Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa usalli wa usallim ala anbiya'ihi wa rusulih wa ala khatamihim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala. Allahumma Rabbana wafiqna li ta'atika wa atmin taqsirana wa taqabbal minna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, lagi dirahmati Tuan Imam, Muazzin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua diberkati, diridai dan diberkati Allah. Pada malam ini saya pilih sebuah hadis yang acak sungguh, acak kali sungguh kita dengar. Banyak buku, banyak kitab dimasukkan hadis ini. Saya tanpa melihat kepada martabat hadis, kerana ianya sangat dekat dengan kita untuk berfikir, mendidik, mengurus diri. Kerana itu saya pilih malam ini untuk menerangkan hadis ini. Hadisnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Para jemaah, oleh kerana saya sendiri selaku pribadi rasa masih ramai saudara-saudara kita yang laju kepada apa yang sedang kita ada sekarang, dan tak berapa laju kepada apa yang kita akan tempuhi nanti. Maksud saya, ramai orang terkang, ramai orang jember mencari kesenangan, kebahagiaan dunia, tetapi tidak keterlaluan kalau saya kata ramainya lagi orang tak berapa cakna tentang apa yang kita akan tempuhi, apa yang akan berlaku di depan kita. Maksud saya, sama ada alam kubur atau alam akhirat. Kita duduk riuh rendah kepada benda-benda baru, perkara-perkara baru. Baik, sangat baik pada saya, tapi jangan sampai kita lupa perkara-perkara yang wajib kita imani dan yakini, bahawa kita akan bertemu dengan yang tak pernah kita temui. Di sana ada dua, kita akan bertemu, sama ada celaka wal-iyazubillah atau bahagia. Itulah yang akan ditemui, suasana, dua suasana yang akan ditempuhi oleh semua orang nanti. Kalau sekarang diriuh hendah dengan
GST yang saya sendiri pun tak berapa jelas GST ni, tapi setiap rancangan sudah tentu diteliti, diambil kira dari semua aspek, dan saya percaya itu semua untuk menambah baik kehidupan kita di dunia. Saya nak tukar sikit pengertian GST itu kepada hak saya telitah. GST hak duk sebut dalam radio tu betul lah tu, molek lah. Tapi hak saya telitahnya, moleknya kalau GST tu kita artikan G gilah, S sejik, T tak gilah sejik attack. Dalam riuh rendah kita duk GST tu, saya ulang sekali lagi, moleknya kalau kita reka tadi nak senang nak molek dia ni, ni nak molek akan datang. Jadi GST tu gilah sejik attack. Mana kamu boleh terima ke tak? Aku tak boleh terima pun buang saja. Saya rasa kenang di hati sebut malam ni tu. Ulang sekali lagi, GST tu gilah sejik attack. Wallahu a'lam. Hadis yang saya nak kemukakan pada petang ini, pada malam ini, ialah ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, rajin sangat kita dengar, orang tak ngaji mana pun dah kerja ni. Ad-dunya sijnul mu'min wal qabru husnuhu wal jannatu ma'wah, wad dunya jannatul kafir wal qabru sijnuhu wan naru ma'wahu. Kita tengok, saya terjemah dengan bahasa saya. Dunia adalah sebagai penjara bagi orang mukmin. Kubur bagaikan bentengnya. Syurga tempat tinggalnya. Dunia pula syurga bagi orang kafir. Kubur sebagai penjaranya, dan neraka tempat tinggalnya. Kalau boleh ulang sekali lagi, saya ulang. Dunia ni bagi orang mukmin sebagai penjara. Abul Lais As-Samarqandi menulis dalam bukunya Tanbihul Ghafilin. Kurang juga orang baca sebab buku ni agak ketat sikit keukhrawiyannya, keakhiratannya lebat sikit, ya. Dan kalau tidak faham oleh, rasalah tak kena situ, tak kena sini. Tapi kalau faham jelas, insya-Allah dia akan dapat membantu kita dalam banyak hal. Abul Lais kata, maksud ad-dunya sijnul mu'min itu, saya nak belum ini Abul Lais, saya nak dulu hak saya baca sebelum ini. Ad-dunya, dunia itu apa, penjara bagi orang mukmin. Pada saya ialah kerana orang mukmin atas dunia ni ada hak batas, ada kawalan, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Itu jadi kalau begitu diumpamakan seperti penjara lah. Tidak
kepada orang kafir dia sebagai syurga, kerana dia orang kafir nak buat apa, nak makan apa, nak kata apa, nak ambil apa, bebas. Macam dalam syurga dah. Dia tu seolah-olahnya bebasnya. Tu hak saya. Hak saya duk pakar lama-lama. Rasa tak salah mana juga. Tapi hak ni Abu Lais ni dia kata innal mu'min wa in kana fi ni'mati was-sa'ati fa huwa bi jambi ma an'ama Allah taala alaihi fil jannah ka'annahu fis sijn. Nisbah bagi orang mukmin, dia terima molek mana pun nikmat atas dunia ni atau baik mana pun, dia macam duduk dalam penjara. Kerana apa? Kerana li'annal mu'min iza hadarathul wafat uridat alaihi jannah fa idza nadhara ila ma a'adda Allah lahu minal karamah arafa annahu kana fis sijn. Kerana orang mukmin apabila nak mati, dia kata sinilah Abu Lais, apabila nak mati uridat, dibentangkan, dipamerkan, ditunjukkan kepadanya gambaran syurga. Orang mukmin akan ditunjukkan gambaran atau gambaran syurga, dan apabila mereka melihat syurga yang akan ditempatkan dia nanti dengan apa yang disediakan oleh Allah dengan segala kemuliaannya, ketika itu dia tahulah bahawa duduk atas dunia ni macam penjara. Bila nak mati, kata sinilah orang mukmin akan diperlihatkan kepadanya tempat. Macam saya baca di satu ketika akan diperlihatkan tempatnya, bangunannya, orang-orangnya, makanannya dan sebagainya. Rupa-rupanya hak sedap-sedap selama ni tu atas dunia ni, hak molek-molek selama ni tu dok molek belaka. Jadi yakinlah ketika itu rupanya atas dunia ni macam jara. Nisbah kepada syurga no. Sama juga orang kafir, apabila dia nak mati uridat alaihin nar, dibentang, dipamerkan kepada mereka, Allahumma salli ala Muhammad, neraka. Fa idza nadhara ila ma a'addallahu lahu minal uqubah, apabila dia lihat apa yang disediakan oleh Allah daripada seksa dalam neraka tu, urifa annahu kana fil jannah, baru dia tahu rupa-rupanya duduk dalam dunia ni macam syurga dah. Ni sebab betapa ngeri dan dahsyatnya dalam neraka tu. Jadi betapa lapar, susah, derita dalam neraka, dalam dunia ni, baru syurga baru. Boleh? InsyaAllah jamaah boleh faham? Boleh faham saya rasa? Ya, jadi samalah. Sebelum ini saya bercakap, molek mana pun atas dunia ni, kalau molek mana pun baru mula-mula moleknya dalam syurga. Habis suk molek baru mula nampak. Sebab itu ada cerita saya minggu lepas ke 2 minggu yang lalu, ya, Nabi Adam, kalau tak salah saya, alaihissalam, apabila dikeluarkan daripada syurga, hilang bau syurga tu dan mula bau basi dunia ni. Basi maksud saya bau dak molek, bau benda basi. Rupanya keluar daripada syurga tu bau sedap semua, keluar tu bau basi dunia ni, pensan. Kita boleh ambil iktibar cerita ni, ya, kita boleh ambil iktibar bahawa beza syurga dengan dunia ni, syurga dengan neraka tu saya kira lah lagi baik.
Itulah ceritanya. Seterusnya kata Abu Lais, faman kana aqilan la yakunu masruran fis sijni wala yatlubur raha. Kalau begitu, kalau kita orang akil, orang cerdik, orang ada akal, semua depan saya laki puan, mukmin mukminah, muslim muslimat, pada saya orang berakal. Orang berakal. Kalau tak berakal, tidak ditaklifkan hukum syarak. Sebab syarat mukallaf itu ialah aqilun wa balighun, berakal dan baligh. Itu syarat. Nak ditaklifkan, nak dikenakan hukum syarak. Jadi kita semua orang berakal. Berakal, cerdik. Cerdik, tak memang pun cerdik. Walaupun kita dah dapat 5A dalam peperiksaan atau 9A, kita diiktiraf sebagai orang cerdik, orang berakal. Faman kana aqilan, kalau dah begitu tadi, bandingan syurga dan neraka tu, kalau begitu adanya, orang yang berakal tidak akan merasa gembira dan tidak mencari kesenangan dalam penjara. Dunia ni penjara. Tak akan gembira, tak akan berasa suka, tak akan berasa damai, tak berasa tenang dalam penjara, dalam dunia ni. Ya, maksudnya ni hadis ni memberi ingatan kepada hak saya kata tadi, orang laju doa tu. Laju doa cari senang dunia ni. Apabila laju sangat, dia naik satu takok lagi, gila kepada dunia. Ketika itu kelabu kelalalah melihat halal dan haram, subhah dan sebagainya, tipu, curi, rompak menjadi sasaran mereka ketika itu. Jadi maksud saya sini dia kata tidak akan berasa, tak patut rasa gembira dalam penjara. Ini sebuah cakap kumpulan ni orang atas juga ni. Dia anggap ini penjara, kerana saya kata tadi kita ada hak batas, kita ada peranggang, kita akan bertemu dengan akhirat. Maka orang yang berakal mesti membuat perhatian teliti apa yang telah dijelaskan Allah mengenai dunia dalam ayat Quran. Dalam ayat Quran ada terdapat innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard, hingga akhir ayat yang memberi maksud sesungguhnya perumpamaan dunia ni seperti air hujan yang turun ke bumi, meresap dan tumbuh, lalu tumbuh tanam-tanaman dan berbuah untuk kegunaan dimakan oleh manusia dan binatang. Apabila banyak dan molek, sedap dah, sedap dah apa buah-buahan, makanan yang menjadi makanan tu sedap tu, duk makan siang malam tu, lalulah manusia ni dok sedar diri. Ni bukan terjemah lafzi Quran ni, saya beri maksud, ya, dok sedar diri. Akhir sekali dia lupa hujan itu dan tumbuh itu adalah kuasa Allah. Dia kuasa, dia berasa ni hak dia tanam melalui kecanggihan teknologi moden sekarang ni. Dia berasa senang dan dalam galak-galak suka-suka, dia tak sedar ke diri bahawa Allah itu maha agung, maha sempurna. Maka ketika itu datanglah, dia kata ataha amruna, kami datangkan perintah kami, dengan tiba-tiba maka hancur atau mati dengan tiba-tiba. Kalau boleh ayat ini sepatutnya menjadi iktibar kepada kita. Jadi
Maksudnya secara mudah, kita jangan ralik. Ya, jangan ralik. Dengan kesenangan yang ada, dengan kesihatan yang ada, kita terus meneruh kerana kita tadi dia kata orang cerdik, terus meneruh fikir tentang perjalanan kita ni, tentang arah tuju ni, supaya kita tidak seliup, tidak terpesong dengan ajakan dan pandangan orang yang tujuan dan matlamatnya hidup di dunia ini saja. Wallahu a'lam. Boleh saya rasa. Dan seterusnya lagi, sebagai contoh, saya nak contoh ni kepada kumpulan yang laju sangat. Kalau saya boleh buat guana-guana majlis apa-apa, keping tu, tebeng tu, nak tebeng tu, sejik tetap rongga. Saya akan bawa siang malam dia ni, bahawa belum tercapai, dak ramai orang yang dihinggapi, orang yang disinggah oleh ilmu, faham dan dapat beramal, dak berapa ramai. Tu saya nak ulang ni, nak sejuk sikit, nak reda sikit, bahawa laju sangat ni duk cari ke benda ni, sampai cecer semayang bang, seolah-olahnya sampai lupa itu haram, itu halal, syubhah dan sebagainya, lupa setengahnya. Tolong maafkan saya tidak menuding tubi kepada sesiapa, tapi realitinya masih ramai kelah ni, kelah laju sangat sehingga lupa ukhrawi. Lalulah datangnya hadis ni berobat kepada kita, berobat. Dan satu lagi, ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qadima alaihi min ardis Syam. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah bersabda bahawa ada seorang lelaki yang datang dari negeri Syam. Seorang lelaki datang dari negeri Syam, bertemu dengan Rasulullah. Fasa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ardihim. Jumpa dengan Nabi, Nabi tanya, "Wana khabar negerimu Syam? Bagaimana keadaan negerimu, penduduknya, sebagainya?" Fa akhbarahu an sa'ati ardihim wa kasratin na'im fiha. Orang lelaki tu pun khabar bahawa negeri dia banyak nikmat, mewah, subur, aman, damai. Kira-kira begitulah khabar negeri dia. Kalau saya tambah alhamdulillah, ya Rasulullah, selamat belaka, senang hidup, bumi subur, kaya, damai dan sebagainya. Faqala lahu Rasulullah bertanya kepadanya, kaifa taf'alun? Kamu buat apa dengan kemewahan, kesuburan bumi, kemewahan, kemakmuran negerimu tu? Muat napa? Tak usah cakap lagu saya ni, cakap dok lawa, cakap semua puak kita muat napa? Kau nak ubah sikit, muat apa benda? Rupa ya tu. Apakah yang engkau lakukan? Oh tu comel tak? Oh tak ya, muat napa? Dah mu kaya-kaya tu muat apa? Ni pun saya tanya lalu ni. Dah mu sihat tu muat apa? Dah mu senang makan minum tu muat napa? Tanya gitu. Faqala inna nattakhidhu alwanan minat ta'am wa na'kuluha. Kami bermewah-mewahan dengan makanan, dengan berbagai-bagai makanan yang kami makan. Qala Rasulullah tanya lagi, sedap makan apa begitu gini? Macam kita lah ni, makan sedap. Kek gigi warung tu, restoran tu, kau nak pilih lagi buat kita ni, ada tu gembo-gembo lah kocek tu. Secakap susah senang, orang senang. Buat apa? Malam makan sedap, hari ni makan sedap, gitu je. Malam makan sedap, hari ni makan sedap. Tahu ke tak? Kita kau dekat teter dengan mati. Nah tu dia.
Tu dia bak kata di GST. Kalau gitu makan sedap badan sehat. Gila sejektek. Tu kita ulang cak malam ni. Hadiah baru, hadiah 76. Suara 76. Saya keluarkan dulu buah helah kita kulit. Malam ni terbit pula buah baru, suara 76. Kenapa 76? Telefon saya. Rasulullah tanya, qala summa tasiru ila madha? Mau makan, mau minum siang malam, lepas tu jadi apa? Dah makan minum tu jadi apa? Qala, orang lelaki tu jawab, ila ma ta'lam ya Rasulullah. Sebagai ila ma ta'lam, sebagaimana tuan hamba tahulah, sebagaimana kita tahulah. Lepas makan tidur tu Rasulullah tanya, dah jadi apa? Bagaimana kita tahu semualah. Kenapa? Iaitu tasiru baulan wa ghaitan. Tasiru akhir sekali makan minum dia jadi apa? Nabi kata dia jadi air kecil dan hoksa lagi tu. Air kecil ni dia ada dua adik. Saya tak mau sebut waktu uduh dekat air kecil tu pun uduh dah. Ya, tapi waktu dah oleh dekat atas sejik ni. Ya dia abang dia hoksa lagi tu. Dah. Adik dia air kecil. Air kecil ni rasa sedap tu sangat. Rasa sebut waktu kat Allah uduh. Rasa. Jadi makan minum tidur bangun, ia jadi baulan wa ghaitan, air kecil dan hoksa lagi tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, fakadzalika mathalud dunya. Itulah dunia nama dia. Makan minum mari ranak. Kita kata kiamat, dah ayah kiamat. Mari maut. Mati. Habis selesai untuk kita seorang. Masa tunggulah kiamat. Orang kata gegar bumi hancur, luruh habis apa langit pecah, laut bersembur sekali, bumi tumbuh. Masa tunggulah tu. Mari aku tengok orang tu kiamat dah dia mati Mari aku ada orang tu bab dia kiamat dah. Dia mati dah. Bila mati kiamat surah. Tu anda nak nama apa pun. Contoh saya. Saya rasa malam ni tengok kumpulan wanita, nampak perhati je saya cakap, walaupun tak berapa molek, walaupun tak berapa tidak, nampak sungguh je dengar. Tak apa, sungguh dengar tu, insya-Allah dia akan luruh dan tipa atas kepala kita kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dak malam ni, esok lusa atau seterusnya kita akan boleh, kita akan terima insya-Allah. Seterusnya diriwayatkan daripada Isa bin Maryam salawatullah wassalamu alaihi annahu qala, Nabi Isa kata, kita ambil hak dulu sikitlah. Ajaban lakum, aku heran sungguh puak-puakmu ni. Nabi Isa kata kepada umat dia lah barangkali, aku heran ke puak-puakmu ni, ta'maluna lid dunya wa antum turzakun. Monggo siang malam duk mencari, duk beramal, duk kerja untuk dunia. Mu tahu dah rezekimu ada dah. Rezeki nak hidup tu ada dah. Rezeki nak hidup tu bighairi amal, dak ayah kerja. Dia akan mari. Faham molek ni cakap ni. Ni tu cakap keliru marah selalulah. Saya teliti baca ni. Ni kitab saya ni memang kitab ukhrawi. Saya gelarkan ukhrawi, keakhiratan. Dia nak didik diri dia supaya dekat dengan akhirat. Sebab kita renggang dengan akhirat. Hati kita renggang dengan akhirat, melihat kepada realiti yang berlaku. Minta maaf. Sedangkan nak makan tu dak payah kerja pun. Wala ta'maluna lil akhirah. Mu tak beramal untuk akhirat. Wa antum la turzaquna fiha bighairi amal. Sedangkan di akhirat kamu tidak dilayan tanpa ada amalan sekarang ni. Akhirat kamu tidak mendapat layanan kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Allah
tanpa ada bekal dari sekarang. Munduk layang hok ni, munduk kerja hok ni, sedangkan hok ni sela ni dak ayah macam mana makan pun dak habis pinggang dah, terutama depan saya ni dak habis dah sepinggang, setengah pinggang je. Orang banyak pun tolak dah tu je. Yang siang malam sejik ronggong ni buat. Ulang lagi tu. Awang awak mari acak-acak sejik awak. Awak seorang, ala saya tunjuk dengan jari pasal awak orang muda. Pocik ni cakap ni jarang orang muda. Orang hok set pocik juga. Tidak tu awang ni pocik tunjuk ni. Tok doa balik, ya Allah ya Tuhan aku, biarlah aku kasih dengan masjid. Mari sejik ni wasa nak mari semua sebagaimana aku nak balik semua ke rumah aku. Kita bincang dah malam tu, molek dah, lanjut dah, terang. Baik, gitulah. Ingat daripada Abu Ubaidah Al-Asadi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, man ushriba qalbuhu hubbad dunya iltatu qalbuhu minha bithalathin syughlun la yanfakku ghinahu amalun la yablughu muntahahu hirsun la yudriku ghinahu. Allahu akbar, walillahil hamd. Gerung dengar Rasulullah bersabda, siapa-siapa yang diresapi, siapa-siapa yang meresak dalam hatinya. Nak kata apa? Resak ni masuk dalam hati dia, jelira. Tu dia baru temu. Barang siapa masuk serak, jelira dalam hati dia apa? Jelira ke mana? Hubbad dunia, cinta kepada dunia. Allah galak sangat dunia ni, suka sangat dia. Nak mati tak mau molek sangat ni, sedap sangat ni. Bila siapa masuk sera dalam hati dia hubbad dunia. Tuan-tuan tahu tak hubbad dunia ni, saya baca dalam keterangan dia, kemuncak dia orang gila. Saya terjemah, minta maaf kalau tak betul kepada ahli bahasa. Hubba ni makna cinta kepada dunia. Saya memberi terjemah berat sikit, gila kepada dunia. Biar gerung sikit. Orang yang gila kepada dunia ni, makna cinta kepada dunia ni naik sangat, yung nak belaka molek belaka, sedangkan 60 tahun dah umur, 70 tahun dah umurnya, rak nak. Orang ni tidak pandang kiri kanan. Dia tak tahu riba, dia tak tahu itu tipu, dia tak tahu itu dusta, janjinya dapat. Dia tak tahu itu bunuh, dia tak tahu itu arak, janjinya dia dapat. Itu hubbud dunia. Barang siapa masuk dalam hati dia, orang curi tu, dia rasa dia tidak bersalah. Orang rompok, orang menipu, orang makan riba pun dia kata dia tidak bersalah tu. Kalau dia tahu dia betul-betul bersalah, dia berdepan dengan hukum Allah, dia tak buat. Jemaah yang bersama saya, dan kita pun gitu juga ni, depan-depan ni. Kalau kita tahu kita masjid ni, napa masjid tak rela masa nak hari sama, tapi kita tak berapa tahu, tak jelira, tak sera, tak ngesak dalam hati. Kalau kita tahu, insya-Allah, okey. Barang siapa sera meruk dalam hati dia cinta kepada dunia, terikat, dia terikat dengan, dia akan menemui 3 perkara. Dia akan boleh 3 perkara. Cinta kepada dunia tu bila masuk dalam hati dia, dia akan boleh 3 perkara. Seru dengar ni. Kita dengar molek dah. Biarlah hamba cakap ni koho-koho je. Kita wahlah. Ulang sekali lagi, wahlah suara 76. Dari suara 76. Tuan Haji, maaf, kita berdua boleh faham kau. Saya sebut Tuan Haji jangan deki pula, sebab duduk depan tak mau dan nampak sama.
Orang duduk depan ni istimewa, mana-mana pun duduk depan. Jangan main ngelik-ngelik di belakang. Lepas ada ni lah, malam ni tak apa lagi. Lepas ni jangan main ngelik-ngelik. Mari sejik ngelik-ngelik di tiang. Kurang. Mari rapat depan. Walaupun saya tidak seberapa, saya tahu, saya kenal diri saya, tapi depan. Kerana majlis ini majlis zikir, majlis ilmu, majlis yang dihadiri bersama oleh malaikat. Satu, dia kata 3 perkara tadi. Syughlul la yanfakku ghinahu, sibuk yang tidak terlepas kesukarannya. Barang siapa gila kepada dunia doa, dia akan mengalami kesibukan yang terus menerus. Susah sokmo, sibuk sokmo. Itu yang ronggong ni. Pasal sibuk. Jangan kata ya tak ya, apa mu tak ada. Jangan kata, dia akan jawab, mu tahu apa? Mu tahu apa ustaz? Mu tak tahu aku anak 8, mu anak 3 orang, mu gaji mu itu bagi. Maknanya dia akan bela diri dia, dan peguamnya ialah imma wa imma wal iyazubillah. Peguamnya ialah imma, sama ada, imma tu sama ada syaitan, wal iyazubillah, wa imma nafsu ammarah, nafsu yang buruk jahat. Wallahu alam. Itu peguam dia, itu rakan dia. Ya, baik. Mu akan ni, tengok kan ni, hari tu dah sedar 3 kali nyala dah sedar lagi. Mu akan mengalami sibuk dan susah yang berterusan. Tengok, orang beri tumpuan doa tak senang. Tapi kita tengok jeruk lah Tuan Haji, jeruk dengan sebut jeruk benda tu, jeruk benda ni. Tapi sini tak senang. Nak khabar dia kakak, sini yang pentingnya bahagia duduk sini. Sini bolong, sini celaru. Orang luar tak tahu sini tu. Orang luar, orang kemama, orang besuk dengar belakang saya malam ni tu. Orang buka radio tu, sini tu tak apa kan. Nak tahu mari sini ya, sini tu. Satu. Yang kedua, amalul la yablughu muntaha, berangang-angang yang tak sudah-sudah. Tu kata tua pegang tukar dah. La ilaha illallah. Nak tubuh syarikat tu, nak buka projek tu, projek ni, buka projek GST dah lah. GST saya buka projek GST dah lah. Kisah GST gebah kita dah. Dia kata yang kedua, amalullah yablughu muntaha, angang-angang dak suk, nak belaka, nak sama lagi. Dan yang ketiga, hirsul la yudraku ghinahu, rakus tamak yang tidak mencapai kepuasan. Boleh pun tak rasa puas, boleh pun tak rasa cukup. Gitulah kira-kiranya. Kerana saya telah beri warning, mengisyaratkan kepada masa tidak mengizinkan lagi, cukup sekadarnya malam ni. Saya harap para jamaah yang bersama saya tidak kecewa. InsyaAllah jangan ke mana-mana, kita berjumpa selalu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.